Assalamualaikum, salam sejahtera pemain ke-12. Saya Amin Fuad. Kini kembali dengan geng-geng yang baru untuk membincangkan topik-topik hangat bola sepak Malaysia. Hari ini bersama saya Jufri Juki yang sentiasa bersama saya, tak pernah miss lagi Juf. Oi. Puasa. And then saya ada lagi dua guest, dua tetamu undangan. Seorang Farhan ataupun boleh panggil Pak Ana, penyokong pasukan Kedah. Penyokong pasukan Kedah Pulun Pulun, Kedah Pulun. Dan seorang lagi Rainbow ataupun nama sebenar siapa Rainbow Nama sebenar Al-Fadli. Al-Fadli, tapi saya panggil Rainbow lah Rainbow, Boleh. Tak Rainbow masalah. adalah penyokong pasukan Selangor, tak salah saya, dan juga macam biasa kita ni semua penyokong pasukan Harimau Malaya lah. Hari ni kita nak bincangkan topik hangat baru-baru ni. Sebenarnya topik ni saya dengan Jufri dah pernah bincangkan dah, and memang benda ni benda hangat lah. Tak salah saya tak ingat bila Jufri, tak ingat lah, tapi about maybe 5, 6 episod yang lalu lebih kurang, ataupun 10 episod yang lalu, kita nak cerita pasal pemain warisan ataupun pemain naturalisasi. Naturalisasi. Nak sebut pun payah. Naturalisasi. Nak sebut pun payah. Itu menunjukkan dia puasa. Okay. So benda ni dia jadi hangat baru-baru ni sebab tiba-tiba ada muncul dua nama. Saya bagi dulu information nanti kita akan bincangkan. Baru-baru ni kat media ada dua nama baru, dua pemain warisan yang disebut oleh media, iaitu Marcel Kalonda dan Harry H. Tiba-tiba saja out of nowhere, tiba-tiba dibincangkan di social media dan juga di media juga, di Nadi Arena ataupun Astro Arena. Mereka dikatakan mempunyai darah campuran Malaysia yang boleh dijadikan pemain berstatus warisan negara. Maknanya seperti pemain-pemain macam Sumare, pemain-pemain macam Brandon Gunn, Matt Davis, apa semualah. And then background dia sikit, katanya Harry H ni bapaknya Declan H ada sebut kat Twitter, mana hari tu dia kata mungkin anak dia terbuka untuk wakil Malaysia. Dia cakap bapak dia katanya lahir di Melaka, dan Marcel Kalonda pula kata atuknya asal dari Sabah. Katanya dia bukan berasal daripada Malaysia tapi atuknya berasal daripada Sabah. And then tiba-tiba saja, sebab benda ni laju sangat, FAM katanya dah hubungi Harry H dan Marcel Kalonda untuk mendapatkan dokumen pengesahan sama ada mereka ada pertalian darah atau tidak. Okey, kita start dengan Rainbow lah. Adakah Rainbow rasa FAM terburu-buru terus kontak dia orang nak tahu status? Kita tak boleh nak cakap apa sebenarnya FAM punya yang dia buat tu, dia terburu-buru ke dia apa ke, sebab saya rasa dia orang je yang tahu kenapa dia orang buat macam tu. Dia orang mungkin ada alasan dia orang yang kenapa dia orang buat macam tu. Cuma yang saya boleh lihat benda ni ialah naturalisasi ni ke ataupun yang pemain warisan ni semua. Saya rasa benda ni tak salah. Kalau dalam bola sepak benda ni tak salah. Tetapi yang saya melihat ialah kita ni terlampau, nak kata terburu tu mungkin, untuk macam yang siapa tadi, Amin. Ya. Amin cakap tadi kan, terus je minta kontak dokumen, nak selidik sini, nak korek sini, nak korek sana kan. Tapi takut mereka ni lupa yang sebenarnya yang diorang kena buat ialah diorang kena perkasakan bola sepak kita, liga kita, akar umbi kita. Sebab tak guna kalau kita naturalisasi ataupun panggil pemain warisan ni pada masa yang sama liga kita, bola sepak kita, akar umbi kita ni kita tak terburu-buru untuk kita perkasakan. Maknanya sepatutnya yang itu yang kita lebih terburu-buru. Maknanya pasukan ni apa yang diorang punya program akar umbi diorang. Patutnya sebagai selaku badan induk ataupun MFL, sepatutnya perkara itu yang lebih, pada saya sepatutnya perkara itu yang lebih perlu terburu-buru daripada kita nak pergi cek pasport orang ni, atuk dia lahir mana, pak saudara dia duduk mana, apa semua kan. Saya rasa lebih penting itu. Sebab macam saya cakap tadi lah, benda naturalisasi ni apa semua, benda ni tidak salah. Cuma ianya mungkin akan menjadi salah bila cara mengimplementasi, cara kita implement benda ni, cara kita gunakan
naturalisasi dan juga pemain warisan ni tanpa kita bergerak seiring dengan pembangunan bola sepak kita sendiri, liga kita, akar umbi kita lah kan. Untuk saya menjawab soalan tadi tu sebab saya tidak ada di dalam FM, jadi saya tidak tahu apa sebenarnya alasan diorang untuk diorang pergi korek si siapa tu, saya pun tak tahu kan. Kita dunia bola sepak pun tak tahu nama tu, tiba-tiba muncul kan. Betul tak? Dan saya suka juga cakap selalu benda ni mungkin agak kasar, tapi janganlah kita jadikan negara kita ni, Malaysia ni, pasukan Harimau Melaya kita ni sebagai tempat pelupusan sampah. Ya. Maknanya kita bawa balik sampah-sampah daripada luar negara sana, kan? Kita kilatkan dia balik, kan? Kita letak baju elok-elok sikit kita ni, lepas tu kita letak dia dekat dalam pasukan Harimau Melaya kan. Kita tak nak benda tu lah pada saya kan. Sebab benda ni logik je. Kita cakap terus je lah, benda ni logik. Kalau diorang ada peluang untuk bermain dengan pasukan negara diorang tu, tak ada mananya diorang nak main untuk pasukan negara Malaysia ni. Itu realiti lah. Yes, itu realitinya yang kita kena terima. Jadi diorang dekat sana tu siapa diorang tu? Sampah ke apa ke yang kita nak bawa balik sini, kita nak bagi warga negara dan sebagainya. Kan? Dan orang akan cakap, oh Jepun semua dulu buat macam tu juga. Betul, Jepun buat macam tu juga. Tapi pemain diorang yang bertaraf dunia siapa? Yang naturalisasi atau pemain tempatan diorang? Nakata, Honda, Nakamura, siapa lagi yang back kanan Inter tu, back kiri Inter tu? Nagatomo dan sebagainya. Jadi pemain tempatan diorang ni sama-sama naik dan sebenarnya lebih baik daripada pemain yang diorang naturalisasi ni. Jadi itu yang saya cakap tu, cara diorang buat program ni, diorang gunakan program ni untuk kebaikan diorang tu, jadi tak salah lah jadi dia. Faham tak? Memang betul Jepun ada naturalisasi dan sebagainya, tapi kita melihat hanya naturalisasi Jepun tu, kita tak lihat liga diorang. Apa liga diorang buat? Apa pasukan dalam liga diorang buat? Kan? Yang orang yang bercakap ni, kan? Yang bercakap ni apa semua pasal naturalisasi ni yang dalam FAM tu sendiri, kita tanya dia balik, dia nak tengok pada Jepun. Dia tengok tak Jepun bayar gaji pemain? Cukup bulan bayar gaji pemain? Cukup bulan bayar gaji pemain? Yang bercakap tu cukup bulan dia bayar tak gaji pemain? Bayar tak gaji pemain dia? Jadi kita kena seiring dekat situ. Kita tak boleh nak ambil satu benda, kita tengok negara tu hebat macam ni, kita ambil dia satu benda, tapi kita tinggal benda yang lain. Kan? Pada saya macam itulah yang sepatutnya FAM melihat daripada sudut macam itulah. Daripada kita asyik nak duk korek pasport pemain entah mana-mana kan. Okey, itu sudut pandangan Rainbow sendiri, and sebenarnya Rainbow dah cover half daripada apa saya nak cakap ni sebenarnya. Oh ya. Tapi tak ada. Dah boleh tamat dah. Tak adalah. Okey, kita nak move ke Pak An. Datuk Wira Yusof daripada FM kata kami dah lama tunggu, terutama penyokong bola sepak kebangsaan, agar tahap dapat dipertingkatkan dan diperbaiki untuk beraksi di Piala Asia. Beliau kata kehadiran pemain warisan, kehadiran pemain warisan, pemain tempatan perlu bersaing merebut tempat. Kau rasa Pak An, benda ni komen Datuk Wira Yusof ni adil tak buat pemain tempatan? Okey, Assalamualaikum. Ni pertama kali saya dalam program ni, pemain ke-12 ni. Tapi terlebih dulu saya nak perkenalkan diri sikit. Saya terlibat secara langsung dengan Persatuan Bola Sepak ni Kedah ni sebagai ahli gabungan. Saya juga Persatuan Bola Sepak Daerah Pokok Senar ni salah satunya ahli gabungan pada KFA lah yang berdaftar dengan Persaudaraan Sukan. Jadi sedikit sebanyak tu orang kata pengalaman dengan urusan pentadbiran Persatuan Bola Sepak Negeri ni saya terlibatlah sikitnya. Sebab apa? Kita ada meeting setahun sekali itu di mana dengan presiden, kita akan memilih presiden, setiausaha timbalan presiden Persatuan Negeri. Jadi dari segi itu saya rasa pendapat tu kita tahu bahawa Liga Super Malaysia ni adalah liga profesional. Jadi walaupun naturalisasi ke, tak ada naturalisasi ke, dia punya standard tu dah professionalism tu dah tinggi.
Jadi pemain tempatan tu kalau dia tak mau bermain untuk negara pun, dia memang dah kena bersaing dah di peringkat Liga Super tu sendiri. Maknanya lain lah kalau kita ni Liga Semi Pro, tiba-tiba kita punya national level tu, national team tu level tinggi. Mungkin dia suka untuk bersaing lah. Tapi dengan kehadiran pemain naturalisasi ni, saya lihat dia tidak ada satu orang kata apa, something benda yang baru ataupun new norm lah untuk player-player tempatan ni untuk bersaing. Dengan kita tengok macam JDT sendiri kan, for example kan, JDT dengan Selangor yang telah baru-baru ni pun kita tengok dah buat training ground yang bagi saya macam up to the standard for high level lah. Kalau kita bandingkan macam negeri-negeri ASEAN yang lain pun tak setanding dari segi pusat latihan tu. Jadi menunjukkan di sini maknanya player-player tempatan ni bukan dari segi orang kata apa, dari segi mental tu, itu letak pada player tu sendiri. Tapi dari segi fasiliti yang disediakan oleh Persatuan Bola Sepak Negeri ini dan juga FNM dan standard yang kita ada ni, saya rasa cukup untuk player tempatan ni bersaing. Dan player naturalisasi ni bukan bermain untuk Malaysia saja, dia bermain untuk negeri. Kecuali Kedah yang baru ada 2 player tu pun bagi saya tak up to the standard sangatlah, David Rowley tu. Tapi kalau kita lihat di Johor tu, player tempatan boleh bersaing dah. For example, dia macam first 11 untuk Johor. Dan player di JDT pun lebih kurang 5, 6, 7 orang. Kita tengok naturalisasi. Itu dah boleh consider dah macam orang kata apa, macam situasi di pasukan kebangsaan sekarang. Jadi saya lihat tidak ada masalah. Cumanya macam tadi saya setujulah tadi dengan anak memberontak, nama kat situ nama apa tadi? Rainbow. Okey. Betul jugalah. Maknanya kita jangan lupakan, betul lah kita nak menang Piala Asia. Macam tadi Datuk Yusof dia cakap spesifik tentang Piala Asia. Maknanya dia punya fokus untuk nak menang. Mentaliti dia adalah untuk nak menang cup. Selalunya tim-tim yang nak menang cup ni dia tak ambil kisah dengan tentang bab-bab lain ni. Kita tengok macam kelab-kelab. Seperti mana saya tak mau sebut lah kan. Di Malaysia ataupun di overseas. Dia sebut bab kelab ya, benda lain semua ke tepi. Jadi kita tak nak lah. FNM ni terlalu fokus kepada cup, Piala Asia tadi dia sebut specifically. Takut kerana nak menang Piala Asia, tak menang, masuk tingkat kumpulan. Lepas tu pemagunan pun lepas ke tepi, lingkup. Itu pendapat saya lah. Okay, Juf, Tan Cheng Ho ada sebut, dia kata tiada slot istimewa buat pemain warisan secara automatik. Dia kata kena tengok juga liga mereka main tu kompetitif ke tak, walaupun ada kelebihan fizikal. Kau rasa kau setuju dengan Tan Cheng Ho? Of course lah, macam aku rasa itu jawapan yang klise dan selamat dan memang directly, memang benda yang betul yang macam aku cakap. Aku setuju macam Rainbow tadi dia cakap, tak semestinya player main liga luar tu adalah player yang bagus, dan kadang-kadang kita kena tengok macam Rainbow cakap perkataan tadi kadang-kadang ada player tu sampah yang digilap, adakah benda macam tu kita nak buat produk macam tu bawa masuk. So tak semestinya lah diorang harus diberi peluang Sebab yang paling penting macam Rainbow cakap juga tadi, jati diri diorang tu sebenarnya option diorang dalam hati tu aku berminat dengan Rainbow. Actually dalam hati diorang tu betul ke dia nak main untuk Malaysia ni ke, ataupun just like an option diorang sebab dah kahwin dengan orang Terengganu ke apa benda ni semua kan, contoh kan. So kata kat aku aja. Yalah, contoh macam tu. Yalah. Betul lah. In a bigger picture, dalam benda tu semua dia di blend sekali lah. Dia bukannya dari asal nama je macam player naturalisasi sebab dia main Liga 3, Liga 4. Tak, bukan itulah. And then untuk tambahan lagi, Zakwan Adha ada kata juga jangan main ambil sebarangan. Tak semua kualiti. Dia kata tak semua player naturalisasi ni berkualiti. And then dia cakap benda ni boleh menyisihkan pemain tempatan. Untuk pandangan Rainbow lah, kalau ambil banyak sangat pemain naturalisasi ni boleh menyisihkan pemain tempatan ke? Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit. Saya suka yang Pak An kata tu, yang pasal FAM ni mungkin dia memandang sangat Piala Asia tu dan nak menang tu dan nak layak ke kumpulan tu kan. Saya rasa mungkin itu sebab dia ada dalam F30 tu. Target. Dia punya target dia tu kan. Jadi kemungkinan terdesaknya kita tak nak diorang ni terlalu terdesak untuk mencapai
target tu sampai diorang sanggup lah, macam yang Pak An kata tu, buat saja apa saja kan, tak kisahlah apa semua pun, janji menangkap katalah kan, janji menangkap, janji capai target dan sebagainya kan. Jadi saya takutkan FAM sekarang ni dalam situasi yang sebegitu. Sebab satu target diorang sebenarnya dah tak tercapai, iaitu apa, Piala Dunia remaja lah, bawah 17 tak salah saya. Yang squad yang itu hari kita kalah kan, kita tak layak kan. Jadi itu sebenarnya salah satu daripada target dalam F30 tu juga kan. Jadi saya takut mereka ni terdesak. Jadi bila terdesak ni yang jatuh pada yang macam Amin cakap tadi, terburu-buru, duk korek pasport sini, duk korek pasport sana, semua korek kan. Jadi kita tak nak, kita risau juga benda tu kan. Okey, berbalik pada yang Zakwan tadi tu yang pertama sekali tadi saya rasa saya dah jawab lah, jangan terburu-buru untuk memilih tu. Saya rasa itu memang betul lah kan. Dia orang kat luar ni entah apa-apa pun kita bukan tahu kan. Bawa balik sini sekejap lagi timbang bola 10 pun tak boleh. Kan? Sekejap lagi kita dah bagi warga negara. Saya suka ambil contoh dulu kita sebenarnya naturalisasi ni bukan bola sepak je. Dulu ada yang tu pejalan kaki Malaysia tu. China daripada China tu. Apa nama dia? Yuan Yufang apa kan? Kita bagi dia warga negara. Sudahnya dia tak bagi kita apa pingat pun. Sebab matlamat asal warga negara yang diberi kepada si Yuan Yufang tu adalah untuk membawa pulang pingat di Sukan Olimpik, di Sukan Asia dan sebagainya. Sudahnya apa pun tak ada. Tapi kita dah bagi dia warga negara. Jadi apa jadi pada warga negara tu? Dia dah dapat warga negara tapi dia tak memberi apa balik seperti apa yang kita target. Jadi untuk pemain-pemain ni juga pula kita kena fikir benda yang sama. Masa dia nak dapat warga negara tu kan, main sikit penyelok pas sana gelentik sini pum pram. Dia dah dapat IC. Kalau dia buat taik, kita nak buat apa? Dia buat kepala batu dia, kita nak buat apa? Setuju. Kan? Kalau pemain tu dia buat kepala batu, dia buat kepala dia sendiri, kita nak buat apa? IC dah bagi dah. Kan? Jadi benda tu kita kena tengok juga kan. Dan juga pada Zakwan cakap yang pasal persaingan dia cakap persaingan pemain tempatan dengan pemain apa ni? Naturalisasi ni sebenarnya benda ni kalau dilihat bukan sahaja pemain tempatan ni kena bersaing dengan pemain naturalisasi ni. Sebenarnya sebut naturalisasi ni pun dah tersasul kan. Sebenarnya pemain tempatan ni kena ada satu mentaliti untuk bersaing dengan pemain-pemain asing ni di dalam liga sendiri. Faham tak? Mentaliti pemain tempatan ni sendiri kena ubah. Sebab diorang ni sendiri di dalam liga, di dalam pasukan pun memandang tinggi pemain import tu. Betul. Kan? Asal dapat bola hantar kat pemain import. Asal dapat bola hantar kat pemain import. Jadi bila sampai peringkat kebangsaan kita tak ada pemain import tu. Sebab tu bila pegang bola nak hantar ke siapa? Dekat tim dekat liga ajar. Pegang bola hantar dekat striker tu. Besar tu kat depan tu. Hantar pum. Bila main skuad kebangsaan kita tak ada pemain import. Jadi sebab tu nak hantar ke siapa? Sebab taktikal ni dah diserapkan lama dah. Ditanamkan minda tu dah ditanamkan. Kan? Sebenarnya pemain import alamak tak ada benda, kita tengok tu je lah. Saya ambil pemain import pasukan Selangor bolos sampai berpuluh-puluh gol tahun lepas. Full defender. Bolos 30 berapa gol? 35 gol. Tahun ni jadi lagi pemain import, dapat pula jadi kapten lagi. Lepas tu pemain tempatan buat apa? Bukan bagus pun. Kalau kau boleh bolos 35 gol, maknanya kau tak bagus lah. Maknanya kat sana kau main tahap B, C, D ke apa benda. Kan? Jadi tak semua. Tapi pemain tempatan ni sendiri kena ubah dia punya pemikiran ni. Sikap, mentaliti dia kena fight. Bukan fight pun. Kau tak payah fight pun, pemain import tu tak bagus pun. Kau tak payah fight pun, kau pergi luku je. Kau suruh dia balik je. Kan? Biar aku je main centre back ni, tak apa. Biar bolos tak apa. Patutnya kena ada mentaliti yang macam tu. Kita kena sentiasa lagi besar daripada pemain import. Betul. Kenapa kita nak takut kan?
Betul, nak takut. Nak buat apa nak takut kan? Dan sepatutnya kalau saya lah jadi salah seorang pemain Selangor sekarang ni, saya pergi je cakap kat management. Kan? Bos, buang je lah pemain import ni, you bayar saya 2,000 je lah bagi saya main. Sama juga bolos 35 gol kak, tapi you jimat. You tak payah bayar gaji sampai 10,000. Bolos 35 gol. Saya bayar saya 2,000 saja, saya main, bolos sama juga 35 gol. Mana you nak? You save cost. Betul tak? Jadi pemain tempatan kena ada mentaliti macam tu. Kau pergi sound je Mak Saleh tu. Kan? Bayar gaji 10,000, main super tak apa-apa, bolos sampai 35 gol, dapat jadi kapten pula tu. Kan? Jadi tak setara lah. Contoh kalau kita nak ambil naturalisasi dan sebagainya. Nak ambil macam tu untuk main skuad negara. Bolos 35 gol skuad negara. Nak jadi apa? Kan? Jadi persaingan tu saya rasa sebenarnya bukan pemain tempatan tak boleh nak bersaing. Bukannya pemain import ni terlalu tinggi dia punya tahap dia. Cuma sebenarnya pemain tempatan ni pada saya dia dah ditanam dengan mentaliti tu. Daripada dulu sampai sekarang pemain import ni adalah yang terbaik yang datang sini. Padahal sebenarnya diorang lebih baik daripada pemain-pemain tu kan. Ada je banyak yang lebih baik pun kan. Sebab point logik dia satu je. Kalau pemain import tu bagus, dia takkan datang main sini. Benda tu realiti yang kita kena terima. Benda tu fakta yang kita kena terima. Okey, Juf. Ni soalan Tapi aku nak tambah sikit sebelum Rainbow punya ni, sorry. Macam tadi dia cakap pasal player tu, adakah aku nak tambah sikit, aku rasa actually coach pun adalah memainkan peranan juga, betul tak? Kadang-kadang coach pun dia prefer nak pakai import tu daripada kan. Import tu dah tempang pun dia masukkan juga dia macam ada striker yang umur 17 tahun, budak Melayu yang ada speed, tapi aku rasa aku nak pakai import aku ni yang besar, aku pakai dia jugalah walaupun faham tak? Tapi tu aku rasa mentality tu yang dekat dari segi coach pun sumbatkan lagi mentality tu, bagikan player-player kita down. Betul. So aku sebab itu adalah satu faktor juga. Sebab apa? Sebab yang jadi coach dekat sini pun dulu disumbat dengan mentality tu oleh coach yang dulu. Dia pun dulu ex-player ke, dia dulu player apa semua kan. Jadi dia membawa. Jadi saya rasa betul lah tu kan. Jadi pemain-pemain sekarang ni lah, contoh kalau Zakwan tu dia ada mentality tu kan. Dia yang nak kena sumbatkan mentality baru ni kepada pemain-pemain yang sedia ada ni kan. Tu betul juga lah kan coach. Betul lah kan? Ya. Nak sumbat juga. Bila dia dah buat first 11 macam semua ni local player ni macam tak okey ni, kena letak Mak Saleh pun best sikit kan. Ada kan? Mesti ada. Lagipun dia orang ada sentimen yang apa, dah bayar mahal, takkan nak simpan. Yang bangang siapa suruh kau yang bayar mahal tu, siapa suruh? Aku nak kongsikan kat korang sikit lah, tapi aku tak akan sebutkan mana-mana pihak sebab aku pernah directly involved dengan salah satu pasukan Liga Super. Memang mentality tu wujud daripada pihak management sekali. Dia orang fikir yang macam tahun depan kita kan ada pemain import. Kalau tak ada pemain import, kita tak boleh bersaing. Dia orang punya mentality macam tu. Daripada management lagi ditanamkan kepada coach dan ditanamkan kepada pemain. Dan ini betul-betul berlaku depan mata aku lah. Apa yang kau cakap tu memang betul lah. Okay, kita teruskan. Juf, pemain tengah negara Brandon Gunn, salah seorang pemain naturalisasi lah. Pula cakap Brandon Gunn tu dia kira naturalisasi ataupun dia heritage? Dia naturalisasi ni ada dua jenis, Rainbow. Satu parents kau ada darah ataupun atuk kau ada darah sini. Okay. Lagi satu yang memang tak ada darah memang langsung. Memang tak ada pertalian lah. Yes, tu ada dua jenis lah. Kena duduk lebih daripada 5 tahun tu. 5 tahun, you kena duduk 5 tahun. Brandon Gunn cakap, dia kata dia sedia terima pemain berdarah kacukan jika pemain itu sanggup bekerja keras demi negara dan bukanlah untuk wang semata-mata datang main kelab kat sini, ambil duit apa semua, lepas tu tak bagi 100% komitmen lah, dia cakap. Adakah kau rasa Brandon Gunn ni antara pemain berdarah kacukan yang bagus dan contoh dan layak dijadikan contoh untuk mewakili Malaysia? Untuk era, untuk zaman kita ni, aku boleh cakap one of the example lah. Sebab kalau kau tanya aku, dia nampak dia dari segi daripada yang aku kenal dia daripada Kelantan, lepas tu dia dapat call up, lepas tu dia ada ACL, lepas tu dia kena ACL lagi sekali. Kan dia punya determination tu untuk pasukan negara tu kau boleh nampak. Dan of course lah, macam aku cakap, kalau kau tanya pasal contoh yang terbaik dan terdekat, kita boleh terima Brandon Gunn juga. Okay, Pak An.
aku baca sikit lah profil Harry H dengan Marcel Kalonda ni, anda kau boleh cakap lah. Harry H ni 26 tahun, pemain tengah, 2 gol sepanjang kerjaya dia, beraksi untuk Torslanda IK Division 3 Sweden, pemain berdarah kacukan New Zealand. Marcel Kalonga ni pula 22 tahun, pertahanan, kacukan Kongo tak salah, pemain utama pasukan Zesco United Zambia, bermain di Zambia Super League. Kalau kau tengok profil ni Pak An, kau rasa, kau bukan coach lah kan, tapi kau rasa sebagai fan lah, layak ke dia nak hoki Malaysia ni? Okey, benda ni subjektif. Jadi kalau kita tengok on paper tu, mungkin kita akan ada persepsi, mungkin kita akan ada satu pendapat terhadap on paper dia punya rekod tu, resume dia tu tengok fail lah. Tapi kita kena ingat macam Sumares sendiri kan. For example, dulu dia datang dari Malaysia, bapak dia bekerja di sini, dia main liga di Selangor kan. Maknanya liga-liga division yang weekend kan. Tapi akhirnya dia berjaya kot main polis kot, tak salah kan. First main polis kan. PDRM betul. Dia main PDRM, jadi dia shine. Dia berjaya tunjuk dan tidak ada player tempatan kot dalam keadaan sekarang ni pun. Untuk yang nak main left wing to right wing pun kita pun tak ada yang selaju dengan bagus macam tu. Tapi bagi saya rasa untuk player dua orang tadi tu, kalau kita tengok rekod tu terus nak bagi main national team, memang unfair lah. Sepatutnya hang kena earn the contract, hang main dengan liga-liga super ataupun liga Premier League dulu, PDRM ke, Kuantan FA ke, ataupun liga M3, Langkawi ke, Batu FC ke, Pokok Senang FC for example kan. Jadi sepatutnya itu yang dia kena buat dulu. Maknanya dia kena cipta nama dulu, tunjuk dia punya capacity dan ability dia dulu. Tapi kalau tengok track record tu, kalau FAM, mungkin FAM ni bagi saya ada dua benda lah. Satu, dia nak buat database. Maknanya setiap player naturalisasi ni yang ada dalam satu dunia ni, dia nak ambil pasport, dia nak simpan. Maknanya in case in future, maknanya dia tahu dulu before FAM. Itu pun satu kesilapan kot. Sepatutnya FAM ni kena tahu ada database lah bandingan kita. Ini fan tweet, dia kelang kabut cari. Nampak sangat kata FAM ni macam dia, sepatutnya professional footballer Malaysia ni, dia yang kena tahu dulu. Dia kena cari satu dunia ni kan. Bukan fan yang kena bagi tahu. Ini fan pula kena bagi tahu. Mungkin dia nak ambil benda tu kot. Tapi kalau dia nak ambil player dua orang ni, yang resume yang teruk untuk nak main national team, itu satu keputusan yang silap. Sedangkan kita tahu Liga Super pun dulu sebelum ni pun banyak yang buat silap. Ambil player import based on YouTube, tengok video, dihantar oleh agent kan. Lepas tu saya pun nak cakap sikit, takut ada benda-benda yang tak elok, commission tak commission ke agent dengan player ke commission dengan management kan, benda tu kan kita tak sebut nama pun. Tapi saya rasa takut benda-benda macam tu berlaku, kita pun tak nak. Macam nasionalisasi ni pun ada benda-benda yang tak elok, benda-benda macam tu. Jadi kalau boleh sekadar untuk database, untuk buat kerja sebagai Persatuan Bola Sepak Malaysia, is okay. Tapi kalau terus nak gunakan satu macam shortcut untuk diorang ni main terus tanpa dibuktikan, itu satu benda yang tak sepatutnya berlaku lah untuk diorang player. Okey, kita tengok balik rekod pemain warisan sebelum ni. Saya akan sebut satu-satu. Matt Davis 29 cap main untuk Malaysia. Brandon Gunn 15 cap main untuk Malaysia. Corbin Ong 10 cap main untuk Malaysia. Darren Lock 9 cap main untuk Malaysia. Junior Estal 9 cap main untuk Malaysia. Khair Jones 4 cap. Kiko Insa 6 cap. Naksto Insa 1 cap. Nick Swirat dengan David Rowley tak pernah main lagi untuk Malaysia. And nak tambah sikit, Junior Estal ni sebenarnya sebelum dia datang Malaysia, dia bermain di liga bawahan di England. So kita bawa dia main kat sini. Okay, Rainbow, kau tengok balik rekod-rekod pemain-pemain naturalisasi ni, kau rasa yang mana kau rasa yang memang sebenarnya tak layak pun nak wakil Malaysia tapi dah wakil Malaysia? Nak cakap layak tak layak tu kan susah sebab kita pandang mungkin dari sudut lain, tapi mungkin jurulatih dia pandang dari sudut yang lain pula pemain-pemain ni kan. Tapi pada akulah sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau kita dah ambil semua pemain-pemain yang heritage ni lah apa bagai-bagai ni, sepatutnya by now, by right, sekarang ni kita sepatutnya dah sampai ke satu tahap.
Faham tak? Tapi sebenarnya kita sampai ke satu tahap yang masih sama je sebenarnya. Kan? Orang kecoh, oh Sumareh skor 2 gol, jaringkan 2 gol atas kemenangan kepada Indonesia tempoh hari ya. Tapi masih sama kita tewas kepada Vietnam. Kan? Maksudnya dekat situ bola sepak kita ni sebenarnya kalau nak ikut graf dia meningkat tahap mana pun. Kan? Mungkin dia naik sikit, habis tu dia turun sikit. Jadi apa bezanya sebenarnya pemain-pemain yang Amin duk sebut tadi tu? Apa impak yang diorang bagi kepada pasukan negara ini sebenarnya? Kan? Sebab kalau aku melihat untuk aku mengambil naturalisasi, aku mengambil pemain ni semua, aku nak melihat impak tu dia naik tu, maknanya kalau naik, impak dia naik mencanak. Faham tak? Sebab kalau kau memberi impak sama je dengan pemain-pemain yang tempatan yang dah sedia ada ni, jadi tiada bezalah engkau dengan dia. Bezanya mungkin sebab orang pandang kau lebih sikit je lah, engkau Mak Saleh kan, macam tu kan. Itu je lah kan. Jadi pasal soalan tadi tu mungkin coach dia melihat benda lain Tapi dari sudut pandangan fans lah, kau tengok nama-nama tu, adakah kau berpuas hati ke? Kalau nak kata puas hati, memang tak puas hati lah. Sebab macam aku cakap tadi lah, kalau betul kita naturalisasi ni untuk memberi impak, sebenarnya dia tak memberi impak lah. Jadi kalau aku tanya sebagai fans, memang aku tak puas hati lah. Macam aku cakap tadi lah yang pasal Yuan Yufang tu. Kan? Memang tak puas hati lah. Kita, matlamat kita apa? Tapi apa yang diorang bagi, apa pula kan? Jadi macam itulah yang aku cakap kan. Kalau nak kata fans tak puas hati, yes. Memang tak puas hatilah dengan apa yang diorang bagi. At the same time, tak berpuas hati juga dengan pemain-pemain tempatan ni yang seolah-olah mengambil sambil lewa je. Bermakna macam seolah-olah tak ada semangat untuk tak apalah kan, diorang dah ada tu, aku main liga ni je lah, cukup bulan collect duit je, collect gaji je kan. Itu pun kalau collect gaji tu. Kalau tak collect gaji tu, meroyan lah dekat FB, dekat Insta, dekat apa semua kan. Jadi diorang ni sendiri sebenarnya diorang ni sendiri tak ada apa panggil tu? Desire Desire macam semangat dia tak ada keinginan, keinginan untuk Hmm. engkau beat. Maknanya contohlah kata, "Oi, aku boleh buat lagi baik daripada Sumareh. Oi, aku kalau main right back lagi better daripada Davis." So diorang tak ada tu. Diorang punya tak apalah, Davis dah ada, okey lah tu. Aku main team ni biasa-biasa pun okey lah ni kan. Janji duit masuk kan tiap-tiap bulan. Jadi diorang ni sebenarnya mentality tu diorang tak ada. Untuk kau push diri kau. Dan sebenarnya itulah pun yang sebenarnya kenapa bola kita tak maju. Macam yang Jufri cakap, coaches pun memainkan peranan juga. Sebab bila coaches pun ada that mentality dekat pasukan, jadi susah jugalah pemain ni nak berubah mentality tu kan. Management pula macam kau cakap Amin kan, management pula pun ada mentality yang sama juga. Jadi benda tu susah. So dia sebenarnya yang aku cakap tadi, yang masa awal tadi, sepatutnya FAM selaku badan induk, dia bukan kena terburu-buru cari pasport orang. Sepatutnya dia kena terburu-buru untuk betulkan benda-benda ni. Maknanya sekarang ni struktur tu dah bertukar sikit dah. Kita dah ada MFL, kita dah ada FAM yang tumpu pada skuad kebangsaan, dah tak perlu fikir pasal liga. MFL tumpu pasal liga dan sebagainya. Jadi FAM sekarang ni kena lebih tumpu pula, terburu-buru untuk tekan, untuk membetulkan benda-benda ni. Sekarang ni banyak ni benda tak bayar gaji kan. Tak bayar gaji, apa semua, kriteria perlesenan dan sebagainya tu, itu yang sepatutnya kita hentak betul-betul. Kita terburu-buru, kita korek benda tu, kau buat ni, kau kena buat ni, akar umbi kau mana kan. Jadi daripada situ barulah dia bergerak seiring. Kalau kita nak ambil naturalisasi sikit, nanti dia akan seiring lah. Mentaliti orang dalam bola sepak Malaysia ni pun kita nak kena tukar juga kan. Yalah. Dan sentuh soal player-player asing ni, pemain-pemain asing ni kan, kenapa kita tak pernah terfikir maknanya pasukan-pasukan di Malaysia ni kenapa tak pernah terfikir untuk mengambil pemain asing daripada peringkat umur rendah.
maknanya 16 tahun, 15 tahun, masukkan dalam akademi pasukan kau. Yang ni Qatar dia buat. Kan, contohnya macam tu. Jadi kalau kau nak naturalisasi pun macam Pak An cakap tadi berapa 5 tahun Pak An 5 tahun, 5 tahun. Kan? Jadi Betul. kalau dari kecil tu kita dah blur, kalau dia ada potensi, jadi potensi untuk dia dapat kewarganegaraan tu lebih cerah. Dan kita dah build up, kita boleh build up jati diri dia tu daripada dia remaja. Kan, instead of call naturalisasi umur dah 30. Tapi betul. Rembo, ada bila nak buat macam tu ada undang-undang FIFA. Maksudnya katakan kita nak budak umur 13 datang Malaysia, kita kena bawa family dia datang. Sebab kalau family dia tak datang, dia tak boleh datang seorang sebab under FIFA rule bawah 17 ni kira tak boleh sebenarnya kecuali itu maksud aku. Maksudnya akademi pasukan ni bukan skuad Malaysia Contoh macam Selangor lah, kita ambil Selangor. Akademi. Selangor akademi, ada Selangor ada akademi. Akademi tu yang pergi korek player-player ni. Jadi pemain secara tak langsung pemain-pemain tempatan yang ada di Malaysia ni dah bersaing dengan pemain-pemain asing ni daripada dia umur macam kecil. Macam EPL lah, EPL dengan Europe League. Akademi pun banyak player-player luar datang. Player Japan, China, Thailand. Betul. Maknanya kecil dah sign kontrak as a youth contract. Jadi dari kecil tu dah bersaing. Jadi bila dah graduate, bila dah umur 17 ke atas, yang mana nak pergi ke pasukan mana, itu terpulang lah. Jadi kita dalam pada kita bina diorang tu, kita dah bina diorang daripada awal. Kan? Saya rasa benda tu lebih kalau nak ikut lebih baik lah daripada kita tengok umur 30 baru nak pergi ambil kan lagu negara nak ajar. Actually NFDP boleh buat macam tu. Dia orang boleh ambil orang luar. NFDP mungkin itu saya tak tahu pula polisi dia orang kan, tapi boleh lah. Rasanya boleh, rasanya.